Okey, salam sejahtera, salam hormat. Episod keempat program Mengopi Malam Minggu yang dikuasakan oleh DAP Cawangan Taman Rumpun Bahagia. Seperti biasa, program ini akan membawakan kepada anda pemimpin-pemimpin daripada DAP Melaka bagi memberikan pandangan, lontaran idea dan perbincangan berkaitan isu-isu semasa yang berlaku di dalam negara kita sepanjang khususnya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dikuatkuasakan oleh kerajaan pada ketika ini. Sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada penonton di rumah, jangan lupa ketik button like di Facebook, laman rasmi Facebook DAP TRB bagi mengetahui perkembangan-perkembangan terkini dalam negeri Melaka dan juga seluruh Malaysia. Bagi memenuhi konsep, saya sekali lagi bersama dengan secawan kopi bagi menghangatkan lagi malam minggu kita, dan saya juga berharap penonton di rumah juga bersama saya dan juga bersama minuman kegemaran anda. Baiklah, sebagaimana yang kita tahu, hari ini adalah episod yang keempat dan sebagaimana yang saya janjikan pada minggu lepas, kita akan bawakan tetamu yang baru. Dan di atas talian pada ketika ini, seorang pengamal perubatan yang kini bergelar seorang YB. Jadi di atas talian bersama kita adalah Yang Berhormat Dato' Dr. Wong Fok Pin, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bemban. Apa khabar YB? Khabar baik, Danis. Apa khabar? Ya, saya juga baik saja YB. YB, kita sudah pun masuki fasa baru Perintah Kawalan Pergerakan yang kini dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan hari ini kalau boleh kita katakan kurang lebih masuk hari ke-50, rakyat Malaysia menghadapi satu kehidupan norma baru dalam hidup mereka, dan saya yakin YB juga tidak lari daripada melakukan sesuatu sepanjang tempoh PKP ini dikuatkuasakan. Mungkin barangkali YB boleh kongsikan kepada penonton aktiviti YB sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini dan apa khabar Dun Bemban. Silakan YB. Ya, salam sejahtera tuan-tuan puan-puan dan kawan yang menonton program ini. Saya nak mengucapkan tahniah kepada Danis dan juga pasukan beliau yang tungkus lumus yang buat program ini. Ini memang baiklah. Saya rasa mereka adalah pemimpin yang baru ini untuk Malaysia. Sebab tu saya nak merakamkan ribuan terima kasih lah untuk buat program ni. Sama-sama YB. Di sepanjang 51 hari ini, saya rasa sungguh baguslah. Saya dapat rehat di rumah. Masanya melepas dengan cepat, agak cepatlah. Dan juga saya cukup enjoy lah masa yang saya ada di rumah. Duduk di rumah diam-diam, saya pun mula ada masak, ada pergi, saya sebagai ketua ada pergi ke shopping dan juga saya pun bila shopping saya pun rakamkan, tengok mereka ada buat dengan baik, jarak dengan baik, ada gunakan sanitizer tak ada ke tak ada jarak dengan baik ke tak ada. Memang saya ada cam dan tengok, dan juga saya haraplah warga kita semua boleh dalam keadaan yang sihat. Sebab tu saya rasa ini ada satu yang luar biasa, dan tapi saya ingat keseluruhannya orang-orang kita ada buat dengan baik lah. Bukan 100%, tapi dibandingkan orang Eropah yang protes, keluar protes kata kita nak keluar, kita nak bebas, itu yang cukup saya tak dapat faham lah minda mereka sampai mereka tak nak patuh arahan macam ni, mereka sanggup maut lah. Itu cukup tak akal lah saya rasa. Tapi saya ingat orang-orang kita, orang Malaysia ni bagus. Hidup saya rasa walaupun daerah Jasin keseluruhannya ada banyak kes dan juga ada kematian 4 dari cincin, melimau dan kesang. Tapi saya tengok keseluruhannya rakyat kita adalah
ada mematuhi dengan baik dan polis ada kerja dengan baik, ada roadblock, mereka tak berani keluar. Kalau keluar pun tak dapat lepas diri. Sebab tu saya ingat pasukan kita ada buat dengan baik dan juga warga kita ada ikutlah. Kecuali saya nampak mereka pakai topeng terbalik. Topeng biasa yang putih, yang biru tu luar. Macam tu, kena pakai yang betul. Besi di atas tu kena buat. Kita kena pastikan ikut lengkuk hidung tu. kena buat baik dan tutup dengan baik. Jangan hidung tu terkeluar. Itu makna topeng tapi tak topeng tu tak guna. Bila kita keluar kena pakai baik dan juga biar dia tutup dengan baik. Ada bila kita cakap tu topeng itu dengan baik, ada airtight, itu yang berkesan lah. Daun Bembang, saya ingat keseluruhannya baik. Rakyat ada, walaupun ada yang susah sedikit, tapi kita ada bagi bantuan lah, bantuan makanan. Baik Wabi, dalam tempoh yang agak lama dalam arena politik, saya kira YB ni antara yang lama lah. Kalau kita semak semula, YB telah menyertai parti sejak tahun 2004 secara rasmi. Dan kemuncak pelibatan politik 2004. YB adalah apabila nampak siap bawa kad lagi tuan-tuan di rumah, sila lihat. Buktikan bahawa Dr. Wong ini orang lama dalam parti. Jadi YB, kepuncak pelibatan politik YB adalah apabila dipilih sebagai adun Bemban pada pilihan raya umum yang lepas. Jadi YB mungkin boleh berkongsikan bersama penonton sejarah pelibatan awal YB menyertai arena politik ini dan mengapa memilih DAP sebagai satu wadah atau platform perjuangan YB. Silakan. Saya sebagai seorang doktor perubatan dan juga dari latar belakang saya adalah saya adalah atuk saya, nenek saya dan keluarga saya adalah macam kuli lah. Kita dari orang kuli, dari kuli. Sebab tu biasa kita tak ada ingat nak masuk politik. Kita nak cari makan saja. Sebab tu saya ni agak lewat jugalah. Umur sudah meningkat baru kerana ada pemimpin yang cari saya untuk saya mengambil bahagian dan juga untuk pilih mana satu parti tu. Saya rasa itu pilihan tu tak susah kerana DAP adalah yang utamalah. Sebab dari kecil kita sudah tahu ini adalah satu parti yang mewakili semua bangsa, semua rakyat dan juga ini adalah satu parti yang disiplin, yang cekap. Kita nampak pemimpin macam Lim Kit Siang, kita nampak Kapal Singh, mereka dari awal lagi. Macam Lim Kit Siang dari 1969 sampai sekarang. Sudah 8 orang Perdana Menteri. Walaupun dalam tahun 2018 menang, tapi Lim Kit Siang tak ada ambil apa-apa position. Apa jawatan penting. Dan apa-apa. Sebab tu saya rasa kita bukan untuk jawatan, bukan untuk duit, bukan untuk wang, tapi kita nak generasi baru kita nak tengok negara kita maju dan juga anak-anak kita, cucu kita hidup dengan sempurna. Sebab tu kita memperjuangkan bukan untuk dirilah. Saya ingat kalau Lim Kit Siang dan lain-lain pemimpin kita nak jadi pemimpin, nak jadi cabinet minister, lama-lama dah mereka dari awal-awal sudah boleh buat. Tapi bila ada peluang, saya tengok beliau pun tak ada. Ini kita hormatlah orang macam tu. Mereka adalah inspirasi kita untuk kita lah. Sebab tu macam saya pun sama jugalah. Kita ingat untuk negara supaya kita maju dan ada persaingan. Untuk saya dalam hati dan jiwa saya yang penting sekali orang yang miskin. Orang yang mewah tak payah kita tolong-tolong. Mereka dah pandai. Kita nak tolong orang yang kurang mewah, kurang pandai, kurang mampu. Kita nak bagi bantuan supaya mereka boleh ada
ada kesempatan boleh mula dengan awal lah, mana dari tabika, tadika mereka sudah ada peluang. Dalam Dom Bemban saya tengok banyak dekat kampung kita, dekat Bemban tu melangkaui Tehir, Gapam, Bemban dan Jasin. Jasin bandar yang lama bandar. semua dalam Dom Bemban. Sebab tu saya rasa dalam 22 bulan yang lepas saya bertugas, saya dapati baguslah di kampung tu ada tabika, ada tadika, ada pengurusi, ada jawatan kuasa. Mereka tak ramai itu bagus. Itu ada satu kesempatan. Guru proportion guru dengan anak murid tu tak ramai, guru tu ramai dalam sekolah. Ada sekolah, seluruh sekolah baru, semua sekolah, satu sekolah 36 murid saja. Sebab tu guru tu banyak dan anak murid tu kurang. Itu yang proporsi itu kurang, itu yang mereka dapat perhatian yang teliti, yang baik. Saya rasa lebih teliti. Dia standard saya rasa dari apa saya tengok bila saya sampai Don Bemban tu, saya rasa itu dah majulah, orang-orang kampung kita dah maju, dan juga ibu bapa mereka ambil kesempatan, ambil berat tentang pendidikan anak-anak mereka. Walaupun tempat ada jauh sikit di kampung, tapi saya rasa warga kita, itu harapan kita. Saya tengok ini satu-satu kemajuan yang baik. Baik Wabi, dalam tempoh yang agak lama sampai kad keahlian pun, itu pun yang jenis yang lama, berwarna emas ya. Jadi kita tahu Wabi mungkin ada banyak kenangan manis, ada kenangan pahit yang mungkin berbala untuk dikongsikan kepada penonton di rumah. Jadi mungkin Wabi nak kongsikan sedikit kenangan yang manis yang mungkin sangat bermakna dalam hidup Wabi untuk dikongsikan kepada kita semua. Silakan Wabi. Yang manis sekali saya rasa bukan saya sendirilah. Saya rasa ini adalah keseluruhan pasukan kita, parti kita, rakyat kita, dan sama-sama. Saya ada tempat. Saya rasa saya ada tempat pada masa dan tempat yang tertentu yang agak itu. Sebab saya tak pernah jadi pembangkang. Saya tak pernah bertanding, walaupun selepas saya jadi ahli sepenuh umur semua hidup dari pada tahun 2004, 2005 saya ada satu peluang untuk bertanding by election Macap dan kemudian dalam itu pilihan raya yang umum pun saya ada peluang, tapi itu masa 2005 dan kemudian saya ada peluang lagi, tapi bila saya dipanggil jadi wakil, saya pada masa itu belum buat persiapan dengan baik. Walaupun saya nak, tapi keluarga saya pula rasa belum restu lagi. Saya ada, sebab di rumah saya ada ahli keluarga dan atas saya pun ada orang tua dan mereka rasa tak belum sampai masa lah, sebab tu saya pun tak jadi wakil, walaupun saya naklah. Sebab tu saya rasa saya bertuah bila 2018 tu tiba-tiba, walaupun saya dari bandar, tak ada ingat pun boleh bertanding dekat kampung tu. Sebab tu dan tempat yang ramai dan juga kita tak biasa sana, tak ingat, tak ada fikir pun nak bertanding di situ, tapi tiba-tiba kita dipanggil buat, dan juga keluarga semua sudah cukup matang. Sebab tu saya rasa saya cukup bertuah lah pada masa tertentu, ada diberkatilah untuk Tuhan dari orang-orang ramai. Dan perbezaan doktor tu kita buat kerja sendiri, tapi bila jadi wakil tu kita perlu pasukan yang besar, kita tak buat. Sebab tu itu satu challenge lah yang luar biasa.
Juga saya bertuah kerana money, kerana tiba-tiba jadi jadi kerajaan. Tak pernah jadi pembangkang. Saya tak ada experience sebagai pembangkang. Ini selepas ni 11 hari bulan nanti kita mula Akan jadi persidangan. pembangkang balik lah. Hari pertama lah. Okey, baik Wabi. Terus 9 Mei 2018 adalah satu mesej yang jelas yang disampaikan oleh rakyat khususnya di negeri Melaka yang dahaga satu perubahan atau arus baru yang lebih segar untuk pentadbiran di tampuk kepimpinan Seri Negeri. YB diberi peranan yang agak penting juga iaitu sebagai timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. YB mungkin boleh kongsikan kepada kita semua apakah reformasi ataupun perubahan yang sempat dilakukan oleh Dewan Undangan Negeri Melaka di bawah teraju YB Datuk Wira Speaker, Datuk Wira Omar bin Jaafar dan juga YB sendiri sepanjang 22 bulan yang diberikan kesempatan itu. Silakan YB. Pasukan kita semua baiklah. Datuk Wira Omar bin Jaafar dengan pimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Adli bin Zahari tu dan juga pasukan rakan-rakan kita semua dalam Pakatan Harapan tu kita dapat buat saya rasa bagus macam Melcat, PAC. PAC tu diketuai, dipengurusi oleh pembangkang dan juga Melcat tu pun ada wakil pembangkang. Ada 2 member dalam pembangkang. Dalam PAC pun pembangkang ada 2 dan juga diketuai, dipengurusi oleh pembangkang. Sebab tu saya rasa satu yang baik. Saya rasa kalau sistem kita boleh berterusan, saya harap kerajaan sekarang pun boleh buat kalau boleh. Sebab saya pun ada di dalam Melcat dan juga di PAC, Public Account Committee. Sebab tu saya rasa itu satu-satu baik untuk negara, untuk rakyat kita. Saya harap ini akan diteruskan maupun di Melaka, di negeri dan juga di federal. Sebab tu saya saya harap bila kita tukar, kita jadikan systematically kita tukar dengan baik. Sistem ni akan terus selepas kita kerajaan tak kira lah kerajaan mana, tapi mereka kerana rakyat akan memilih orang dan keluarkan orang yang tak dapat buat dengan baik, kurang atau mereka ada korupsi. Sebab tu saya rasa ini dalam era yang baru ini tak dapat lagi lah orang-orang yang tak jujur, tak ikhlas, tak nak buat dengan baik itu, mereka tak akan berlama dalam pimpinan. Sebab tu rakyat akan tahu. Macam sekarang, rakyat tahu siapa yang betul-betul baik, siapa yang betul-betul boleh buat dengan baik. Sebab tu kita rasa yang penting ada orang yang ada integriti lah yang dapat buat yang baik. Bukan mulutnya manis tapi hatinya dan perbuatannya tak selari. Tak seperti apa yang dikatakan. Saya rasa orang akan tahu. Orang boleh tahu, mesti tahu. Kita tak dapat tipu semua orang pada semua masa. Sebab tu saya rasa kita akan rakyat akan pandai dan tahu dengan media dapat dapat perhatikan siapa yang betul-betul boleh pimpin mereka. Sebab tu saya rasa ini adalah satu-satulah yang baik. Dan juga 2018 tu adalah pertama kali selepas 61 tahun negara kita mula ada alternatif. Ini adalah satu permulaan yang baik. Itu syabaslah kepada rakyat dan negara kita. Saya rasa ini satu perubahan yang akan berterusan. Macam kita sekarang, walaupun kita ada sebagai pembangkang, tapi saya rasa lagi senang saya nak berkhidmat sebagai adalah ruang yang baik untuk saya berkhidmat sebab saya pembangkang sekarang dan juga saya tak ada banyak official function. Saya ada masa yang lapang, saya bertumpu perhatian tolong orang yang betul-betul perlu.
Dan juga tolong bagi makanan saya itu senang saja. Yang betul-betul saya nak tolong adalah tolong bukan bagi ikan saja. Kita nak tolong bagi pendidikan dan juga mereka boleh cari, boleh berdikari. Itu yang penting. Ya. Baik, YB. YB sebagaimana kita tahu adalah seorang pengamal perubatan. Okay, dan kita pun tahu YB ada memiliki sebuah klinik sendiri di Bukit Baru. YB, kita tahu penularan wabak COVID-19 ini akhir-akhir ini telah merubah banyak perkara. Kita juga menghadapi satu norma baru dalam kehidupan. Bukan saja di Malaysia ni, bahkan satu dunia menghadapi kesannya, merasai kesannya. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit perspektif YB berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini. Apakah pandangan YB tentang pandemik ini, dan apakah saranan YB untuk rakyat Malaysia bagi memastikan penularan ini dapat kita kawal, kerana kita tahu untuk menghentikannya vaksin belum ada lagi. Jadi apakah saranan YB untuk rakyat Malaysia supaya kita dapat bendung penularan ini jadi lebih besar ke seluruh Malaysia pada masa hadapan? Silakan YB. Saya nak bagi satu message, satu saja point. Sebab kebanyakan point rakyat sudah tahu, tapi satu saja kita kena berhati-hati. Itu adalah asymptomatic. Makna ada ramai di antara kita ni tak ada gejala, tak ada tanda. Tak ada demam, tak ada sesama, tak ada batuk, tak ada cerit-berit, tak ada sakit perut, tak ada. Langsung tak ada. Tak sakit. Tapi ada kuman. Makna seseorang tu yang bahaya, mereka adalah macam musuh dalam selimut atau orang musuh kita musuh dalam yang kita tak tahu. Kita tak tahu dia adalah musuh kita. Makna orang tu sakit, dia ada jangkit, dia terjangkit tapi mereka tak ada tanda. Sebab tu dia baik-baik. Kalau kita salam dengan dia, kita sentuh, dia sudah pegang duit tu, dia bagi duit kepada kita, kita sentuh duit yang dia sentuh tu. Dan juga kalau dia batuk atau dia itu jangkitan tu adalah dari paru-paru, dari paru-paru tu, makna dari mulut kita. Bila kita cakap dengan kuat, kita nyanyi, kita sorak, atau bila kita bersin, kita batuk, itu yang boleh aerosol, dia boleh jadi droplet infection. Merebak. Dia merebak. Sebab tu atau dekat tangan. Sebab tu kita kena cuci tangan. Kita kena berhati-hati. Orang yang baik itu, dia walaupun tak ada tanda, dia kemungkinan dia ada. Kita tak tahu, kita tak ada check semua orang. Sebab tu bila kita pergi ke shopping complex, kita pergi pasar, kita di tempat yang tertutup, Keramaian. Lagi ramai tu. Saya tengok baru-baru saya tengok video, saya nampak orang ramai tu pergi beli belah dan dekat-dekat dia cakap topeng pula keluar, hidung terkeluar macam tu. Sebab tu kalau orang depan, orang belakang dia bersin, dia batuk, you tak tahu. Di udara tu you boleh sedut dan you boleh kena. Sebab tu saya rasa rakyat kita kena berhati-hati. Kalau kita tak jarak dengan 1 meter atau lebih dengan betul, nanti mesti semua akan kena. Semua 100% kena. Cuba you fikirkan. Pernahkah anda ada sakit batuk-batuk sesama? Biasa tiap-tiap tahun kita akan kena sakit batuk sesama. Itulah. Mana kita dapat batuk sesama tu? Bukan kerana kena hujan, bukan kerana kita apa-apa, tapi itu kerana dari udara lah kita sudah dijangkiti. Sebab tu saya rasa penyakit ni lagi dahsyat. Ini sesak nafas pula. Maut dengan cepat. Bukan orang tua saja, orang muda dan kecil pun boleh kena. Sebab tu kita tak berbaloi lah. Kita mati kerana ini. Sebab tu saya rasa selepas kita longgarkan, kita mesti terus duduk di rumah kalau tak perlu keluar. Baik kita duduk rumah sebab kita bergaul dengan orang dekat-dekat, kita rasa dia baik. Macam tak ada, tapi dia boleh jangkit kita. Kita pun boleh jangkit dia. Kemungkinan kita ada tapi tak ada tanda. Sebab tu kita tak tahu. Sebab tu inilah satu point. Makna symptomatic. Itu yang bahaya. Kalau mereka ada tanda moderate atau mild,
sederhana, tak teruk boleh kuarantin di rumah, itu dia sudah ada tanda. Atau teruk-teruk dia sudah masuk ICU. Itu dia tak jangkit kita. Kita yang orang yang jangkit kita ada orang yang tak ada tanda. Sebab tu kita tak tahu. Kita kena anggap semua orang tu ada penyakit ni. Itu satu cara juga kita buat dengan baik. Ini kena. Kita pun dah agak panjang perbualan ni. Jadi Wabi, boleh saya tahu memenuhi konsep program malam ni, apakah secawan minuman kegemaran Wabi yang bersama Wabi pada malam ni? Saya seperti biasalah, kopi. Saya minum soya. Sebab kopi saya tak minum malam. Kalau minum malam tu. Ya. Okey. Sebelum ni saya sudah banyak minum. Baik Wabi. Baik Wabi, soalan yang seterusnya agak berat sikit. Kita tahu bahawa perubahan kepimpinan di peringkat persekutuan pada beberapa bulan yang lepas telah memberi kesan kepada pentadbiran di beberapa buah negeri, dan Melaka juga tidaklah terlepas daripada kesan tersebut apabila sekumpulan wakil rakyat kita bersetuju untuk membentuk sebuah kerajaan baru yang bukan melalui mandat pilihan raya. Jadi YB, apakah pandangan YB terhadap perkembangan politik negara kita, sama ada negeri dan negara kita pasca PKP atau post MCO nanti, tidak kira di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri? Silakan YB. Saya rasa kerajaan yang baru-baru ni yang ikut pintu belakang ni, susahlah mereka tu bukan betul-betul gabungan yang rapi, yang kuat. Dan kebanyakan mereka tu ada masing-masing ada pendirian yang tak sama, dan juga mereka tak dapat kekal lah. Sebab tu saya khawatirlah mereka tu tak dapat lama. Perdana Menteri yang nombor 8 tu, selain daripada mereka sendiri pun pecah dan mereka kecil, UMNO tu besar sangat. UMNO tu tak akan nak you jadikan ketua untuk mereka. Di Melaka pun mereka sebelum mereka ambil sumpah tu, mereka keluarkan tendang bersatu. Ni tak jadi ambil sumpah. Sebab tu mereka tu saya ingat susah mereka nak bekerjasama, dan juga mereka tak dapat kekal lah, saya rasa. Jadi YB meramalkan kerajaan ini mungkin akan tumbang dalam bila-bila masa sahaja. Mereka boleh tumbang bila-bila masa. Sebab UMNO pun sudah berkata dengan bagi tahu dari awal-awal kepada Bersatu tu, PM nombor 8 sudah bagi tahu kita bekerjasama untuk sekerat ini saja. Sampai pilihan raya nombor 15 tak ada lagi kita bekerjasama. Sebab tu macam Dom Bemban lah. Dom Bemban tu ada bila saya bertanding ada MCA, MCA ada PAS dan saya lah. Mereka tu PAS pernah bertanding. Bila pilihan raya yang 15 tu PAS mesti nak lah. UMNO pun nak, Bersatu pun nak. Sebab tu siapa nak jadi? Sebab tu kita rasa mereka susah nak bekerjasama. Dan juga sebagai seorang doktor, saya pun tahu penyakit PM nombor 8 kita lah. Dia ada sakit macam Steve Jobs. Sebab tu saya khawatir lah. Sakit tu kita tahu, sakit tu bahaya. Dan juga ini satu-satu yang tak baik lah. Sebab penyakit tu tak dapat disembuhkan. Sebab tu saya khawatir lah. Dan juga saya rasa khawatirlah hal macam ni. Dan juga beban sekarang dengan COVID-19. Dan sebab saya rasa hidup kita tak kekal sementara saja. Dan juga kita kena buat dengan baik lah. Tak nak kita nak buktikan, tak ada apa-apa dalam hidup kita. Kita boleh hilang nyawa kita bila-bila masa, dan juga
bukan kerana COVID sajalah, sebagai seorang manusia ni, dalam aksiden boleh jadi, bila-bila lah boleh jadi. Kita hidup tu sementara saja. Dengan izin Tuhan, kita buat dengan baik. Bila sampai masa, kita tak dapat kekal. Sebab tu, kalau boleh kita buat dengan baiklah untuk negara, untuk rakyat. Macam tu. Baik Obi, kalau kita melihat perkembangan pencapaian Kerajaan Negeri Melaka di bawah Teraju YB Yang Berhormat Ali Zahari sepanjang 22 bulan yang lalu, kita peringkat Pakatan Harapan hampir memenuhi keseluruhan manifesto Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang lepas. Dan pada saya ini satu kebanggaan yang boleh kita bangga-banggakan. Tapi Babi, andaikan esok kita mengambil alih semula kerajaan, apakah harapan dan impian YB untuk YB lakukan kepada negeri Melaka seandainya kita ada peluang untuk mengambil alih balik kerajaan negeri di Seri Negeri? Sila. Saya rasa selepas kita kehilangan apa yang kita ada ni, kita mula rasa menghargailah lebih. Saya tadi ada bagi tahu apa perbezaan pada peribadi kalau kita tak ambil kesempatan, tak ada korupsi tu, tak ada perbezaan, kerana apa-apa yang ada tu, peruntukan tu adalah untuk rakyat. Sekarang kita tak ada kerajaan, tak ada peruntukan untuk rakyat, itu saja. Tapi peribadi tak ada perbezaan, sebab kepada saya sekarang, selepas bila saya berhenti tak ada kerajaan nanti, saya boleh balik jadi doktor nanti. Sebab tu selepas 11 hari bulan, jikalau saya tak ada jadi timbalan speaker, saya boleh balik klinik, saya boleh mula bekerja balik lah. Dan juga saya sudah jadual bekerja 12 Mei saya boleh kerja sebagai doktor pada waktu pagi sajalah. Petang dan malam boleh jadi wakil lah. Macam tu. Sebab tu saya rasa kita akan lebih menghargai dan juga lagi cermat, lagi baik, saya ingat pasukan kita akan lagi menghargai, boleh buat dengan baik. Sebab kita tu hilang peruntukan tu, kita boleh dapat peruntukan balik, kita akan guna dengan lebih teliti, dengan lebih baik. Sebab kita tahu, bila-bila masa kita boleh hilang. Bila kita hilang kuasa tu, hilang peruntukan tu, macam semua hilang lah. Mana saya punya office, Japron saya kena keluar. Kita dikeluar dalam beberapa hari. Bila ambil kuasa pun, kita ambil berbulan baru dapat kunci, balai raya, kita betulkan semua. Tapi dikeluarkan dengan cepat. Sungguh cepat. Sebab tu, itu satu-satulah. Saya rasa saya lebih fikir, lebih tumpu perhatian bukan kepada benda yang luar saja. Saya rasa kita nak buat sesuatu yang kekal. Makna sistem kita. Sistem demokrasi kita kena buat baik, dan sistem kita ada check and balance. Kalau kita buat dengan baik, generasi yang akan datang, kita nak kukuhkan semua foundation ni, demokrasi dengan keadilan, dengan tak ada korupsi. Walaupun orang itu nak korup tapi dia tak dapat korup. Sebab tu dan mereka pun tak ada banyak insentif untuk nak jadi apa-apa. Pangkat macam orang-orang Perdana Menteri atau Presiden macam Jepun, selalu mereka ubah-ubah, tak ada nak jadi Perdana Menteri lama-lama. Sebab mereka jadi Perdana Menteri banyak beban, banyak kerja. Tapi tak ada duit banyak, tak ada korupsi. Sebab tu kalau betul-betul tak korupsi, tak ada orang nak buat lah. Sebab kerja tu banyak sangat. Kalau mereka nak cari duit, mereka niaga lagi baik. Dia dapat lebih duit. Sebab tu macam kita lah kerja sebagai doktor, kita ada kerja sendiri. Lagi baik kita kerja sendiri. Bila jadi wakil tu, wah susah semua orang, kita kena minta tolong. Sebab tu tapi kita ada misi untuk warga kita dan negara kita, supaya negara kita dapat bersaing dengan baik. Sebab tu kita ada satu misi hidup kita dapat buat. Itu adalah satu yang lebih lah, kita ada peruntukan lebih, kita boleh
agihkan dengan lebih sempurna dan lebih orang boleh dapat manfaat. Sebab tu itu satu-satu. Kalau kita bukan kita, orang yang korup, mereka akan ada banyak penyelewengan. Itu yang rugilah. Negara kita rugi, rakyat kita rugi. Okey, baik YB. Kita telah pun sampai ke hujung rancangan. Saya bagi pihak produksi, kru penerbitan program Mengopi Malam Minggu mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Dr. Wong Fok Pin kerana sudi bersama kita pada malam ini. Kepada penonton di rumah, kita akan bawakan lagi tetamu undangan yang baru pada episod yang akan datang, dan bagi penonton yang terlepas mana-mana episod yang sebelum ini, boleh juga anda dapati di laman Facebook di APTRB bagi menonton semula episod-episod yang lepas, dan juga anda boleh melayari laman YouTube dengan hanya menaik Mengopi Malam Minggu, dan episod-episod yang lepas akan dapat ditontoni. Baiklah, akhir kata, jaga diri, jaga kesihatan, amalkan pembatasan sosial, kerap cuci tangan. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.